Dan kalau kita mahu kata Thomas Aquinas adalah sosok yang paling penting, di antara yang terpenting dalam agama Kristian, Philo adalah sosok yang paling penting dalam agama Yahudi. Kenapa dia penting? Sebab kalau konteks Imam Ghazali dan Thomas Aquinas, mereka bukanlah orang yang pertama yang memiliki sifat seperti Philo. Okay? Tapi untuk agama Yahudi, Philo adalah, setakat yang saya mencari maklumat lah, Philo adalah sarjana Yahudi yang pertama yang engage dengan falsafah Greek, dan ada maklumat engage dengan falsafah Rom. Okay? Sebab ada satu sarjana Kristian bernama Eusebius. Beliau ini kurun yang ketiga. Beliau merapukan bahawa Philo bukan hanya engage dengan falsafah Greek, tetapi juga engage dengan Kristian. Jadi dalam banyak aktiviti dia lah. Okay, jadi dia paling penting lah. Jadi kalau kita nak tengok, ingat dalam telaah Al-Jabri itu, saya ada memberi kenyataan bahawa memang falsafah Greek pentinglah untuk dibaca, tetapi kita kalau membaca falsafah Greek, kita akan mendapati falsafah itu sekular. Okay? Falsafah itu sekular sebab Greek tidak, selain daripada mengatakan orang Yahudi jahatlah, tak guna dan lain-lain, mereka tidak engage secara keilmuan dengan Yahudi. Jadi kita perlukan satu lagi pihak. Jadi adakah bangsa Yahudi atau sarjana-sarjana Yahudi engage dengan falsafah Greek? Ini yang kita dapat pada Philo. Selepas Philo, Kristian ada banyaklah yang engage, macam Porphyry di antaranya. Porphyry, kalau yang kurun yang keempat, Agustin itu sudah sangat banyaklah. Okey, jadi dalam telaah Al-Jabri itu saya beritahu bahawa bila falsafah Greek ni berkembang ke kawasan timur, falsafah Greek memang mengambil daripada timur lah, tapi bila dia berkembang semula ke timur, contohnya dia berkembang ke India katakan, dia berkembang ke Iran, dia berkembang ke Syria, berkembang ke Mesir, berkembang ke tanah Arab katakan, atau berkembang ke Andalusia katakan. Jadi ada tak engagement atau sarjana-sarjana di timur ini yang membahas falsafah Greek? Di situ kita akan nampak, kalau ada perbahasan, kita akan nampak bagaimana agamawan atau teologian atau ahli falsafah agama ini engage kepada falsafah Greek. Seperti mana Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali. Al-Ghazali dalam buku dia itu, Tahafut Al-Falasifah, bagaimana dia engage dengan falsafah itu. Jadi dia mesti dia mesti berimbang, okay, dengan pengetahuan dalam agama Islam dengan pengetahuan dalam falsafah Greek. Dia mesti berimbang, melihat bagaimana yang satu lagi boleh membatalkan atau mentafsirkan atau mengesahkan. Ini yang berlaku sebenarnya. Ini yang paling penting. Sebab sekarang masalah kita adalah masalah yang sama, iaitu falsafah barat masuk ke dalam tradisi keilmuan kita, dan kita tidak ada idea macam mana nak engage, sebab kita tidak ada tidak ada pedoman. Macam saya agak lama dalam Triple IT. Contohnya sarjana-sarjana Triple IT seluruh dunia, bila dikatakan pengislaman ilmu, ini macam seolah-olahnya setiap orang memiliki tafsiran sendiri. Itu maksudnya tidak ada satu pedoman yang besar lah. Contohnya kalau kita nak engage dengan fizik, katakan kosmologi Einstein atau kosmologi Hawking katakan, atau quantum mechanics ke atau relativity theory katakan. Sekarang ini kalau dalam konteks itu, hampir kebanyakan ahli fizik Muslim
menganggap bahawa semua benda itu benar. Mungkin Prof. Syahri saja yang menganggap benda itu tidak benar. Perlu melakukan perimbangan penghujahan. Yang lain kebanyakannya, kalau di Malaysia ini yang digelar Bukhilism itu, mereka menganggap Big Bang itu mengukuhkan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada banyak disebut Big Bang. Masalahnya orang yang mempercayai Big Bang ini, orang yang membina teori Big Bang ini adalah orang yang mengaku bahawa mereka tidak pernah percaya kepada Tuhan. Ini masalah dia. Sama juga macam kes Darwin lah. Konteks Darwin. Sekarang ini sarjana Muslim seluruh dunia mengakui bahawa di dalam Al-Quran itu adalah teori evolusi, sumber kepada teori evolusi. Sedangkan teori evolusi mengatakan Tuhan tak ada. Jadi bagaimana dengan ini dia kata banyak yang jawab pada saya, itu kita boleh ubah lah. Kita boleh ubah. Jadi takkan pengetahuan daripada Al-Quran ini begitu. Kita nak setuju saja dengan apa yang orang putih cakap atau Mat Saleh cakap dan kemudian kita ubah di mana-mana yang sesuai dengan kita. Saya tak jangka demikianlah. Tak semudah. Bukan simple macam tu lah. Okay. Orang kata Freud Freud tu dah Islam dah. Okay. Jadi kita kuliahkan saja Freud dan kata itu psikologi Islam. Jadi saya tak rasa pemikiran yang terlalu singkat ni sesuatu yang baiklah diamalkan untuk konteks Malaysia, Indonesia, Brunei, malah Singapura sekalipun. Okay, untuk orang-orang Melayu lah. Sarjana-sarjana Melayu especially. Jadi yang saya nak maksudkan adalah kita berhadapan dengan perkara yang sama dihadapi oleh Philo, dihadapi oleh Augustine, Aquinas, dihadapi oleh Spinoza, dihadapi oleh Imam Al-Ghazali, okay, dihadapi oleh Iqbal, Malik bin Nabi, perkara yang sama, iaitu suatu bentuk pengetahuan yang sekular dalam kebanyakan pergerakannya, dan kemudian kita yang beragama merasakan pengetahuan itu sangat penting sebab boleh memperbaiki masyarakat kita dalam semua aspek, tetapi ada unsur-unsur dalam pengetahuan tersebut yang bertentangan dengan agama kita. Kalau Kristian, agama Kristian, Yahudi, agama Yahudi, Hindu Buddha, agama Hindu Buddha. Ini konfliknya. Inilah yang tema besar untuk pengislaman ilmu. Jadi itu sebab saya daripada masa saya umur 23 atau 24 tahun, satu daripada perkara yang saya nak mencari, membaca adalah perkara ini. Apa sebenarnya seorang Muslim, seorang sarjana Islam atau seorang sarjana yang beragama perlu lakukan untuk konteks ilmu-ilmu sekular yang mereka belajar. Apa yang mereka perlu lakukan? Adakah terima saja dan menyerap ke semua nilainya, atau melakukan saringan atau menolak sepenuhnya? Jadi terima sepenuhnya dengan menolak sepenuhnya ini, saya rasa inilah yang kita perhatikan sekarang. Okay, yang berlaku sekarang. Jadi itu yang tidak sehatnya. Okay, jadi saya bertemulah dengan Watson yang tebal ini, buku yang 1000 muka surat. Ini bukunya 1000 muka surat. Ini adalah Philosophy of Kalam. Okay, di dalam buku ini dia hanya bercerita tentang apa yang teologian dan ahli falsafah Muslim buat tentang 6 masalah kalam itu. Okay, kewujudan Tuhan, kekuasaan Tuhan, Al-Quran sebagai wahyu Tuhan dan bukan produk Nabi Muhammad. Lepas tu masalah hari akhirat, masalah kita dihidupkan semula nanti, masalah 6 masalah kalam yang besar itu. Okey. Jadi itu yang saya melihat di dalam Kristian dan Yahudi bagaimana. Jadi masa di Wales dahulu saya biasalah untuk masuk kelas malam satu minggu ada 2 kali macam tu. Saya ingat dalam Khamis, Selasa dengan Khamis, dan dalam perbincangan itu yang pelbagai, ada orang Yahudi, ada orang Kristian, ada etis dan ada orang Islam. Di antara masalah yang dibincangkan adalah masalah-masalah yang bersangkut kepada isu-isu teologi lah. Okay. Jadi
sukar juga sebab kebanyakan yang datang tu, kalau contohnya Yahudi tu dia rabai. Okay, saya cumalah pelajar matematik. Jadi saya terpaksa membaca untuk bersedia masuk kelas itulah. So akan ada perbincangan tentang contohnya adakah fizik merupakan suatu bukti kepada kekuasaan Tuhan di dalam Yahudi, Kristian dan Islam. Maka fizik ini yang kita boleh fikirkan rumus-rumusnya adalah merupakan bukti kekuasaan Tuhan. Jadi kalau ya, bagaimana benda itu boleh dijelaskan? Kalau tidak, bagaimana? Jadi perkara-perkara ini memerlukan saya membaca lah tu, sebab saya pergi library dan kemudian saya mencari buku, dan library tempat saya belajar tu adalah library Charles dengan Diana. Jadi library dia ada 3 library besar dan banyak bahan, sangat banyak bahan. Okey. Jadi saya ada hantar di dalam dalam grup buku-buku yang ditulis oleh Philo. Okey. Ada lebih kurang 35 tajuk. Saya ingat saya tak pernah baca satu pun daripada tajuk ini. Tak jumpa masa saya di UK, saya tak jumpa bahan-bahan inilah, bahan-bahan Philo ini. Mungkin ada dalam bahasa Latin ke atau dalam bahasa Greek, saya tak jumpa. Yang saya cari dalam bahasa Inggeris. Dan kemudian nota yang terakhir itu adalah tentang bahan yang dalam bab 9 inilah. Okey. Jadi seperti yang awal saya beritahu bahawa ada 3 perkara yang ada satu perkara yang sangat penting, iaitu apa sebenarnya reaksi agamawan kepada falsafah Greek bila falsafah Greek berkembang ke timur. Reaksi yang seperti yang dilakukan oleh Al-Farabi, Al-Kindi, dan kalau nampak jelas itu yang perumusan yang baik oleh Al-Ghazali dalam Tahafut Al-Falsafah. Adakah reaksi ini ada bibit-bibit asalnya dalam Philo katakan, atau dalam Agustin, atau dalam Porphyry dan lain-lain sarjana Yahudi dan Kristian. Okay, dalam Islam kita agak maklum perkara itu. Semenjak daripada Al-Kindi sudah menunjukkan bahawa contohnya falsafah Greek ini tidak 100% boleh diserap ke dalam agama Islam. Cuma bezanya adalah penghujahan lah. Okay? Bila tidak dikatakan 100% itu, bahagian mana yang tidak sesuai. Bahagian mana yang sesuai. Kalau Al-Ghazali, dia mengatakan ada 20 tema falsafah Greek yang dibincangkan oleh sarjana-sarjana atau ahli-ahli falsafah Muslim. 17 daripadanya tidak ada masalah langsung dengan Islam. Maksudnya 17 daripada itu sama ada boleh diterima langsung atau sedikit modifikasi. Tetapi 3 daripadanya tidak boleh masuk dalam agama Islam, iaitu satu daripadanya adalah alam ini kekal abadi. Satu. Yang kedua, Tuhan tidak mengetahui perkara-perkara yang kecil. Itu yang kedua, yang Imam Al-Ghazali tidak setuju. Dan yang ketiga, tak salah saya, adalah kita akan dihidupkan kemudian selepas mati itu secara fizikal. 3 tema besar ini tidak dipersetujui oleh Al-Ghazali, tapi ada debat lah kemudian. Ada yang kata bahawa Al-Ghazali contohnya sudah tidak membaca teks daripada Greek, jadi Greek tak kata demikian. Yang mengatakan demikian adalah sarjana-sarjana Muslim sendiri. Macam-macam lah debat dia, sampai sekarang pun masih ada debat. Sekarang ini debatnya adalah Al-Ghazali ini mematikan sains dan falsafah. Jadi kemudian ahli Muslim tidak mahu belajar lagi sains dan falsafah, dan sampai sekarang Muslim tidak bangun-bangun. Okey. Semenjak daripada Al-Ghazali. Jadi tuduhan ini kena kepada Al-Ghazali lah. Saya ingat dalam sebulan lepas ada seminar berkenaan perkara ini yang kita boleh capai di Malaysia. Jadi di dalam 3 agama ini, sarjana manakah yang membuat
perimbangan yang baik terhadap falsafah Greek. Maksudnya kalau konteks filo, dia mengambil falsafah Greek itu untuk mentafsirkan teks-teks daripada Taurat. Okay, kalau konteks Aquinas, dia mengambil falsafah Greek untuk mentafsirkan teks-teks Injil dan juga Taurat. Kalau Islam mengambil falsafah Greek untuk mentafsirkan Al-Quran, mentafsirkan ayat-ayat, terutama ayat-ayat yang mutasyabihat di dalam Al-Quran. Jadi ada yang berjaya, ada yang kadang-kadang menjadi satu pegangan yang besar pun. Okay. Dan kadang-kadang gagallah, dibantah dan lain-lain. Jadi itu yang sebenarnya yang saya mau lihat di dalam pembacaan saya lah. Okay. Jadi Philo ini sebenarnya awal hidup dia mungkin hidup sekitar 2000 tahun yang lepas lah. Tarikh kelahirannya dan tarikh kematiannya tidak diketahui, tapi dihipotesiskan dia lahir dalam sekitar 25 sebelum Masihi dan mati tahun 50 Masihi. Okey, jadi dalam 70-75 tahun dia berkarya di Alexandria. Ada sekumpulan Yahudi di Alexandria yang di bawah pemimpin atau di bawah gubernur Rom. Okey, dalam tahun Masihi ini Greek sudah hampir musnah lah. Aristotle sudah ditinggalkan 300 tahun. Orang sudah tak baca Aristotle. Jadi apa yang dibaca di Greek sudah collapse, tapi Rom sudah menterjemah beberapa teks Greek banyak. Kalau yang komplitnya yang Boethius kurun yang kelima itu menterjemah seluruh. Tapi pada peringkat awal lagi Rom sudah menterjemah ke Latin teks-teks Greek, okay, dan mereka mentelaahnya dan kemudian ada elemen agama Kristian yang diterima sebagai agama rasmi Rom, dan kemudian sarjana-sarjana Kristian Rom ini membahaskan falsafah Greek itu. Okay. Falsafah Greek cumalah timbul kembali dalam bentuk yang baik semenjak daripada Al-Kindi lah, kurun yang ke-8 macam tu, kurun yang ke-7, ke-8 Al-Kindi dan seterusnya lah, dan Greek dibaca daripada situ. Barat mengetahui Greek ini daripada Islam, dan kemudian apa yang mereka lakukan adalah mereka menggali Greek ini daripada Latin dan Greek sendiri. Okay. Jadi pengetahuan Barat, Eropah tentang Greek adalah datang daripada Islam pada peringkat awalnya, dan mereka sedar bahawa sebenarnya yang ditelaah oleh orang Islam ini adalah di dalam kawasan mereka, di Greek dan kemudian di Rom, di Itali. Jadi mereka bersungguh-sungguh untuk menggali kedua-dua ini dan melampaui penterjemahan mereka daripada apa yang tamadun Islam buatlah. Dan tamadun Islam itu pun mereka terjemahkan juga ke dalam bahasa Latin. Itu sebab malangnya kita tidak mengetahui sangat benda ini. Jadi sarjana-sarjana Muslim sepatutnya itulah dulu yang kalau nak menarik ceritanya lah, sejarahnya lah, yang ikon itu Institut Kajian Occidental yang mahu ditubuhkan oleh Tan Sri Profesor Syed Husin Alatas dahulu. Okay, ini cerita esok ada webinar pemikiran Syed Husin Alatas dianjurkan oleh PPFPM dan PPAS. Boleh hadirlah kalau belum mendaftar, daftar malam ni. Esok ada 7 atau 8 paper diawalkan oleh Profesor Syed Farid, anak kepada Syed Husin Alatas. Ekon itu disuruh oleh Dr. Mahathir tubuhkan dulu, Institut Kajian Occidental. Saya hadir dalam 2 atau 3 seminar yang awal lah. Jadi dalam perbincangan yang awal itu Syed Husin Alatas sudah katalah bahawa kalau UKM mahu menubuhkan Institut Kajian Occidental,
perkara pertama yang UKM lakukan adalah mencari sarjana Melayu yang boleh membaca bahasa Latin. Latin. Dan kemudian bahasa Greek. Sebab dia kata sehingga tahun 1700, malah sehingga tahun 1800 pun, bahasa pertuturan di Eropah dalam konteks keilmuan adalah bahasa Latin, bahasa Arab dan bahasa Greek. Belum ada bahasa Inggeris, bahasa Jerman. Bahasa Inggeris, bahasa Jerman, bahasa lain-lain, Belanda ke, Irish ke, apa ke, Welsh, Gaelic ke, okay, bahasa Inggeris kuno, klasik, semua itu adalah seperti bahasa Melayu sekarang. Okay, seperti bahasa Melayu sekarang, iaitu bahasa percakapan biasa saja. Dia tidak macam kita berbincang ini kan, ini boleh dikatakan bincang falsafah lah. Orang akan kata, mana sesuai bahasa Melayu membincangkan falsafah. Itu perkara yang biasa kita dengar. Kalau 10 tahun lepas dalam Facebook pun orang berani katakan macam tu. Kalau malah bila saya kata saya nak hantar, saya dulu memberitahu tentang International Philosophy Olympiad dalam Facebook dalam sekitar 4-5 tahun yang lepas. Okey, kalangan rakan-rakan saya dalam Facebook itu pun kata mana masuk akal menghantar pelajar sekolah Malaysia ke pertandingan falsafah antarabangsa yang mereka ini belajar untuk lulus matematik, fizik, kimia pun tak boleh. Macam itulah cemuhan orang. Ini kan kalau kita nak membangunkan bahasa Melayu untuk mewakil atau menjadi perwakilan kepada ilmu-ilmu yang tinggi seperti falsafah, teologi, mantik, okay, fizik dan lain-lain. Jadi ini perkara biasalah, kan. Kalau kita tak mahu mengambil tanggungjawab itu, kita tak perlu buat apa-apa. Okey. Jadi Philo ini adalah theologian pertama Yahudi. Yahudi ini kalau dari segi teksnya sejak zaman Nabi Ibrahim itu dia dah ada. Dia sudah ada, walaupun Nabi Ibrahim itu tidak membawa agama Yahudi, tapi orang yang akan menjadi orang Yahudi itu sudah ada di situ. Okey. Dan kemudian bila Ishak melahirkan 12 tribes itu kan, 12 tribe, dan Ismail melahirkan Arab, 12 tribe itu yang dikatakan Yahudi, dan mereka memang menulis semenjak daripada itu. Ini satu tradisi penulisan yang sangat hebat. Kalau zaman Nabi Ibrahim itu dan anaknya itu Nabi Ibrahim 3000 tahun sebelum Masihi. Maksudnya orang Yahudi sudah mengekalkan tradisi penulisan dia 3000 tahun sehingga kepada Philo, dan 5000 tahun sehingga sekarang. Mereka reflect kepada real sekeliling. Tapi kalau kita tanya pada mereka apa yang mereka reflect, mereka tak nak bagi tahulah, kan. Kalau yang kita dapat pun daripada persidangan-persidangan yang ada lah. Saya ingat membaca sebuah manuskrip yang telah diinggriskan lah, manuskrip yang ditulis oleh seorang Yahudi yang belayar ke tempat kita inilah. Seketika dia sampai di Sumatera, dia kata ada komuniti Yahudi yang banyak di Sumatera. Dan ada orang beragama Islam di sini, dan kemudian ada orang beragama Islam di Champa, tak salah saya, dan di Semenanjung Tanah Melayu ada orang beragama Islam. Dia memberitahu macam itulah. Tapi manuskrip Yahudi ni, saya lupa nama dia, di Ancona, manuskrip di Ancona ni yang ditulis pada tahun 1272, iaitu 20 tahun lebih awal daripada Marco Polo. Manuskrip ni baru saja diterbitkan dalam 20 tahun lepas. Dibaca, kalau kita baca dia punya preface, keluarga Ancona yang menyimpan manuskrip ini lebih daripada 700 tahun tidak mahu menyerahkan manuskrip itu untuk diterbitkan. Ini dia punya tradisi. Dia tidak mahu menerbitkan manuskrip itu. Okey. Malah apalagi untuk diterjemah ke bahasa Inggeris. Tapi setelah dipujuk oleh pengkaji itu, lama-lama dia menerbitkan.
dia membenarkan terbit, dan kita tahu bahawa daripada tahun 1272 bangsa Yahudi sudah ada di Sumatera, dan ada beberapa kawasan di Semenanjung ini yang beragama Islam mengikut di Ancona ini. Okey. Jadi begitu penting, tapi keluarga di Ancona tidak mahu membenarkan penerbitan. Ini tradisi dia lah, tradisi penulisan. Jadi memang bangsa Yahudi menulislah, tapi bila ada di kalangan sarjana mereka yang memberi reaksi kepada ilmu luar, kalau reaksi kepada Islam dengan Kristian tu, mungkinlah sebab Islam dengan Kristian tu adalah juga sebahagian ajaran-ajarannya lebih kurang mereka, tapi bila memberi reaksi kepada katakan Cina, memberi reaksi kepada India, memberi reaksi kepada Greek, memberi reaksi kepada katakan Afrika. Ini sesuatu yang berlainan. Macam di Ancona tadi, dia berlayar ke China. Jadi manuskrip yang dia tulis itu amat penting sebenarnya. Sebab itu dia akan menunjukkan bagaimana seorang Yahudi ketika dia berjumpa dengan orang lain, dia tak ada, masa tu Melaka belum tubuh lah, tak ada Melaka kat situ. 1272 dia tak sebut Melaka lah. Tapi dia sebut saya ingat dia sebut Batak, dia sebut lah tempat Batak, dan dia sebut Myanmar, saya tak sure Aceh, Batam dia sebut Batam, Terengganu ada dia sebut, tak salah saya, Champa, Kamboja dia sebut lah. Dia sampai ke tempat ini. Jadi kita nak tahu apa sebenarnya refleksi dia, apa sebenarnya pandangan dia. Jadi ini penting. Okey. Jadi Philo adalah sarjana yang pertama, dan kalau kita saya belum lagi nak masuk ke bab 9 itu. Bila saya membaca tajuk-tajuk daripada tulisan Philo ini, saya mendapati dia ada reflect yang banyak. Okey, contohnya yang dia reflect adalah etika. Bidang etika. Jadi etika ini, kalau kita tahulah, kalau Greek, kita akan bergantung kepada membaca etika Aristotle katakan, atau Plato sebelum tu, atau Plotinus dan lain-lain lah. Jadi apa yang Philo beri reaksi kepada isu-isu etika Greek ni, tentunya datang daripada Taurat. Itu satu daripadanya. Jadi dalam tulisan dia berkemungkinan mana-mana tulisan dia, contohnya on reward and punishment, tulisan yang ke-13. Okay. On the special law, tulisan yang ke-11. Right. That every good man is free, tulisan yang kedua, yang saya tandakan sebagai dua lah. Jadi dia memberi reaksi. Jadi kalau nanti saya kalau ada masa, saya akan cuba godak sikit apa benda yang dimaksudkan lah. Kemudian dia memberi refleksi kepada epistemologi. Ini bab 9, iaitu knowledge and prophecy. Okay. Bila dia sebut knowledge and prophecy tu, mungkin bahasa Hebrew knowledge mungkin ilmu. Saya tak tahu, saya tak pandai bahasa Hebrew. Arab ilmu, tapi kalau bahasa Hebrew mungkin lebih kurang juga. Okey. Tapi profesi ini hanya perkara yang ada konsepnya dalam tamadun yang beragama. Dalam Greek tak ada. Walaupun Greek menyalin daripada tradisi Mesir dan lain-lain, tapi profesi itu ada, tapi tidak, dia cuma kata ini mungkin profesi, macam itulah. Macam Hawking kata ini mungkin Tuhan. Macam mana mencipta daripada tiada, macam mana alam ini boleh ada daripada tiada. Dia kata ini mungkin idea Tuhan dalam agama Kristian itu. Dia mencari alasan fizikal dia. Okay. So epistemologi Greek, dan kalau dalam konteks agama, wahyu lah. Wahyu ke, atau
hadis dalam konteks agama Yahudi lah. Saya tak tahu perkataannya, saya sebut hadis Arab tu sajalah, iaitu kata-kata Nabi Musa katakan, atau wahyu yang diturunkan ke Nabi Musa yang Ten Commandment itu, katakan demikian. Okay? Jadi apa sebenarnya bila seorang Yahudi melihat perbincangan, perbahasan dalam Organon oleh Aristotle, apa sebenarnya reaksi mereka kepada perkara itu? Jadi ini amat penting sebenarnya diketahui oleh sarjana-sarjana yang memiliki agama. Dan yang ketiga yang beliau refleksi berdasarkan tajuk itu adalah kosmologi, iaitu tentang penciptaan alam. Okay, ada sebuah karya dia itu yang bertajuk On the Creation of the World. Okay, On the Creation of the World. Saya rasa itu satu karyanya yang kosmologi, yang direct tajuknya, bagaimana alam ini dicipta. Tapi kalau dia membaca Aristotle, Plato, alam ini dia tidak dicipta. Dia ada daripada awal dan tidak akan musnah-musnah. Contoh. Dalam fizik pun konsep ini masih retain. Dalam fizik konsep yang alam ada, tidak ada mulanya dan tidak ada akhirnya, ada dalam kosmologi quantum mechanics katakan. Ada penjelasan kuantum kepada perkara ini. Okay? Jadi idea alam tidak ada awal dan tidak ada akhir ini adalah idea yang sudah sekurang-kurangnya 2,500 tahun. Tapi penjelasan dia sekarang sudah berbentuk matematik dan fizik yang sangat tinggi. Okey. Ini kosmologi di antara satu lagi. Yang satu lagi yang berkemungkinan dia bincang adalah politik. Okey. Ada satu bukunya itu yang bertajuk Against Flaccus. Okey, sebab Flaccus ini adalah pengawas yang menjaga tempat dia, dan Flaccus ini selalu membunuh orang Yahudi. Dia bila jumpa Yahudi saja dia akan lakukan kekejaman lah. Okey. Malah dia pernah buang beberapa ratus orang Yahudi daripada citizenship atau kewarganegaraan Rom. Dan Philo menulis bahawa kalau ini kekejaman begini terus dilakukan kepada orang Yahudi, nanti Tuhan akan membalas kepada Flaccus ini kekejaman yang sama. Dan kemudian dalam beberapa tahun kemudian Flaccus ini dihukum bunuh oleh Maharaja sebabkan kekejaman dia itu. Dan orang Yahudi kata kan dah berlaku seperti yang didoakan. Jadi ini hal politik lah, dia akan masuk. Macam kita sekarang juga, macam kita kata, adakah demokrasi ini sebahagian daripada agama? Atau sebenarnya politik dan demokrasi ini perlu dipisahkan daripada agama? Masih isu yang sama. Kan? Masih isu yang lebih kurang sama. Okay? Dan bila membaca bab yang ini yang terakhir, tapi saya akan kembali dalam pembentangan yang kedua nanti, dalam bab yang ke-10, saya akan kembali melihat bab ini dengan lebih detail. Saya sudah membaca bab ini 2 kali, tetapi tadi ada mesyuarat tu panjang sangat, jadi saya tidak sempat untuk membuat nota. Jadi saya sempat yang sedikit ini saja. Jadi di dalam bab yang ke-9 ini, tajuknya saja kita tahu, knowledge and prophecy. Jadi itu maksudnya apa? Ada 2 aspek knowledge. Ada 2 aspek keilmuan. Jadi dalam tamadun Islam pun kita akan dapati memang ada 2 je lah. Ada 2 perkara yang berlainan dalam keilmuan ini. Yang pertama, ilmu yang diusahakan oleh manusia. Ini yang dipanggil pengetahuan. Okey. Atau ilmu dalam konteks yang bawah sikitlah. Sebab ilmu boleh juga dalam konteks yang atas tu. Okey. Knowledge dalam bahasa Inggeris. Scientia dalam bahasa Latin. Episteme dalam bahasa Greek. Bahasa Pramana dalam bahasa Sanskrit. Bahasa Cina, Liu lebih tahulah. Okey. Jadi ini adalah suatu
bentuk ilmu yang manusia cari dan dia boleh dapat. Maksudnya ilmu ini terangkum bawah daripada keupayaan akal manusia untuk berfikir. Bawah daripada. Maksudnya dirangkum oleh akal kita. Contohnya kalau kita perhatikan pokok, kita akan kata daun dia demikian, batang dia demikian, ranting dia demikian, buah dia demikian, akar dia demikian, dan bermacam-macam. Itu akal kita akan membuat judgement kepada apa-apa yang kita perhatikan atau yang kita dengar, yang kita rasa, yang kita sentuh dan lain-lain. Okey, perkara yang kita perhatikan. Jadi ini kalau di Greek dia panggil episteme. Epistemologi itu adalah ilmu-ilmu. Tapi ada ilmu yang episteme ini tidak mampu untuk selesaikan. Okey. Contohnya mimpi kita. Episteme walaupun boleh menjelaskan beberapa daripada mimpi tetapi tidak menjelaskan semua. Mimpi terbahagi kepada 2 atau 3. Okay, contohnya, kenapa kita bermimpi demikian? Sebab secara analoginya, perkara-perkara yang kita mimpi itu, kita sudah alami sewaktu kita hidup siang tadi, sebelum tidur. Atau 2 hari lepas, 3 hari lepas, 4 hari lepas. Maksudnya ada alasan kenapa perkara itu boleh dimimpikan. Yang kedua, kita tidak ada alasan kenapa. Kadang-kadang kita dapat mimpi suatu tempat yang sangat asing, yang kita tidak pernah sampai, dan kita berusaha untuk mentafsirnya, kita tidak boleh mentafsir. Sesuatu yang sangat asing, jauh daripada perkara pengalaman kita. Masalahnya dari mana benda ini? Okay. Kalau baca Freud, The Interpretation of Dream, ini adalah perbahasan Freud. Satu lagi mimpi yang tak apa-apalah. Tonggal-langgang, terbalik, apa semualah. Itu mimpi yang tonggal-langgang mungkin sebab otak kita terlalu penat bekerja, maka dia pun tonggal-langgang lah. Jadi yang bahagian 2 tadi tu, sesuatu yang episteme tidak boleh selesaikan. Okay, kebanyakan daripada ilmuwan ahli falsafah, mereka akan cuba menyentuh. Contohnya Husserl ada satu buku yang bertajuk Fenomenologi Psikologi. Dalam tu dia membincangkan tentang mimpi ini. Okay, kalau Freud tadi dia akan bincang secara psikologi lah dan bermacam-macam lah. Sekarang tentang perkara-perkara ini ada yang kata sedar, prasedar. Okay, jadi kalau mimpi pun kita tidak boleh nak jelaskan secara akal fikiran, bagaimana dengan ilmu yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia seperti wahyu atau ilham, firasat. Ni kalau yang rendah-rendah sikit lah. Ilham, firasat, bahasa Latinnya intuisi. Okay, yang direct dihantarkan oleh Tuhan kepada kita. Sama ada kita memohon atau tidak, tetapi direct. Terus, maksudnya fikiran kita tidak berusaha. Kita mungkin melakukan certain ritual, berzikir, tapi fikiran kita tidak berusaha untuk mendapat pengetahuan tersebut. Dan pengetahuan itu datang. Ini tidak boleh dijelaskan dalam sains. Tidak boleh dijelaskan oleh sains. Sampai sekarang. Jadi, Philo, kita akan dapati beliau berusaha untuk mengatakan pada mana-mana bahagian dalam falsafah Greek itu adalah sama seperti profesi, iaitu suatu jangkauan oleh satu orang yang alim seperti nabi atau rasul. Nabi atau rasul akan kata pada masa hadapan tidak ada lagi bangsa Yahudi ini yang miskin, yang merempat-merempat. Atau dalam kitab Taurat sendiri kata nanti pada satu masa nanti bangsa Yahudi ini tidak akan ada negara. Okay. Jadi profesi ini adalah sesuatu yang macam mana seorang itu tahu benda ini. Kalau dari perspektif Greek tak boleh jelaskan macam mana, sebab dia akan jawab orang ini mencarinya.
Tapi macam mana orang tu nak mencari kalau benda yang dia kata itu adalah 200 tahun akan datang? Jadi episteme atau knowledge tidak mampu untuk melepaskanlah. Dan dalam tamadun Islam, ilmu ini kadang-kadang dipanggil laduni. Okey. Laduni. Kalau Ghazali ada satu buku dia, kitab Laduni kan, kitab Laduni. Ada yang dipanggil kasyaf. Kalau Ibnu Arabi dia akan panggil itu kasyaf. Kalau Mullah Sadra dia akan panggil sebagai hikmatul kalau Surawadi akan panggil hikmat al-isyraq. Kalau Surawadi dia akan panggil Muta'aliyah. Jadi ada peringkat. Kalau Muta'aliyah itu ada empat gabungan, tapi ada peringkat itu yang contohnya macam mana kita nak faham bahawa kewujudan ni ada grade, ada gradasinya, ada peringkatnya daripada yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Itu perkara yang tidak mampu untuk dirasionalkan oleh akal. Jadi sepanjang yang saya membaca Mullah Sadra tu, diberitahu bahawa Mullah Sadra cuba mencari penjelasan akal kepada itu. Tapi bila saya baca, saya rasa dia lebih kepada tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Dia tidak meletakkan logik, sebab logik sudah tidak mampu sampai ke sini. Okey. Jadi untuk konteks knowledge itu, iaitu bahagian empirik dan bahagian idea, yang Taurat dengan yang Greek sama saja. Okey. Contohnya percaya kepada 5 indera, percaya kepada 5 indera itu. Telinga, mata, hidung, lidah, kulit, percaya kepada itu. Dan percaya kepada keupayaan akal juga. Okey. Yang Imam Ghazali sebut dalam buku, dalam autobiografi dia itu kan, indera kamu menipu, akal juga menipu. Sebab kalau kita pergi dekat padang pasir, kadang-kadang kita nampak ada air. Disebabkan terlalu panas ada bayangan air. Tapi bila kita sampai tidak ada air, itu dipanggil fata morgana. Okey. Kalau kat jalan raya pun kita nampak, kalau panas sangat nampak air. Tapi bila kita pergi dah tak ada air. Itu fata morgana. Itu adalah apabila mata dan fikiran kita ditipu. Jadi Al-Ghazali kata, okay, yang satu-satunya sah dalam fikiran kita adalah aku tahu bahawa aku tak tahu. Itu yang biasa orang sebutlah. Saya ingat banyak sarjana. Yang paling pasti adalah aku tahu bahawa aku tak tahu. Tapi aku tahu bahawa aku tahu ni tidak certain. Tak tahu tu certain. Sebab tak tahu tu outside daripada fikiran kita lah. Tapi kalau kita tahu tu, kita kena sahkan dengan uji kaji atau dengan pencerapan dan lain-lain. Ini kalau empirik dengan idea. Tapi kalau di atas seperti itu, intuisi, mistik, laduni dan lain-lain, ini sampai sekarang masih tidak boleh diselesaikan. Okay, bermacam-macam kaedah. Tapi saya ada baru jumpa sebuah buku yang bertajuk tentang consciousness, the interpretation of consciousness. Tapi saya rasa belum tamat baca. Dia kata bahawa perkara-perkara yang atas daripada logik ini, yang banyaknya disebut adalah consciousness atau prasedar dan lain-lain itu, tajuk itu, dia berada pada satu fakulti yang berlainan dan sangat cepat. Dia lebih cepat daripada laju cahaya. Cara dia menggarap benda. Jadi ini kena bahan bacaan yang lebih detail lah. Tak boleh cakap macam itu saja. Okey. Jadi saya rasa itulah sahaja yang saya nak sebut secara pengenalan kepada bab 9. Saya akan masuk pada bab 9 ini mungkin 30% daripada pembentangan yang pada bab 10 nanti supaya saya masuk detail. Kan? Terima kasih. Okay, terima kasih Telino. Jadi ada siapa-siapa nak bertanyakan soalan atau menambah dengan komen dan sebagainya? Ada soalan daripada Intan, tajuk buku Consciousness. Sekejap.
dia sebenarnya nak jadi sebuah buku tapi belum terbit. Michael Stark, The Logical Structure of Consciousness. Ini saya ingat masih preprint lah. Nanti saya type dalam grup lah. Logical Structure of Consciousness. Boleh dapat dalam internet dan saya rasa belum terbit. Tapi di dalam ini dia kata psikologi moden boleh menjelaskan consciousness dengan tak salah saya dia memberikan beberapa puluh uji kaji yang telah dilakukan dan dia kata berjaya untuk menjelaskan perkara inilah. Dan saya tak habis baca lagi, saya nak tengok macam mana dia berjaya itulah, atau berkemungkinan dia hanya mengulang balik apa yang dicakapkan dalam psikologi dan kemudian membuat rujuk silang dan mencantumkan. Kita nak tengoklah macam mana. Soalan lain? Ada pertanyaan lain? Baik, Assalamualaikum. Saya ada soalan. Ya, Intan. Saya masa dapat PDF tu, masa belum decide volume 1, volume 2, saya dah belik dah volume 1, dah pilih dah volume chapter apa saya minat nak baca. Dah baca dah chapter 1, very interesting. Tapi buku tu very long. So saya nak tanya Dr. Alino, sebab Dr. Alino dah baca kan? Ya. So inside that book, Philo book, it is more philosophical, or is it more historical, or is it more theological? Satu. Lepas tu ada tak sistem falsafah yang berlainan daripada sistem falsafah? Okeylah, dengan moden memang lain lah. Berlainan daripada sistem falsafah Greek or modern, but obviously it will be different from modern. Itu sahaja dua soalan saya. Philo ni dia actually theologian. Yahudi lah, tapi di kalangan sarjana Yahudi ni, mereka selalunya mengambil sikap untuk tidak peduli kepada falsafah Greek. Mungkin bersebabkan ahli-ahli politik Greek ni selalu menekan mereka. Jadi mereka anggap bangsa Greek ni adalah musuh mereka dan kemudian tidak perlu engage dengan ni lah. Okay? Tapi Philo mengambil sikap yang berlainan lah. Dia engage dengan grup-grup ahli-ahli falsafah Greek dan juga Kristian, dan kemudian membuat tindak balas penghujahan kepada apa yang Greek nyatakanlah dalam perbincangan mereka. Mungkin masa dia ni di Alexandria masih ada sekolah falsafah Greek. Okay? Jadi mungkin dia masuk. Saya kena baca kisah hidup dia baru saya. Tapi buku yang saya ada kisah hidup itu saya tidak ada lah benda ni. Dia sangat nipis. Tapi ada 2 volume sebenarnya Wolfson ini terbitkan pada tahun 1947. Tajuk dia adalah Philo. Di sini akan lengkap kajian tentang Philo ini, bagaimana dia engage dengan. Jadi kalau nak tengok falsafah teologi atau falsafah menurut perspektif orang beragama, Philo ni adalah contoh yang paling awal. Okay? Saya tak jumpa yang lebih awal. Okay? Orang yang kedua berkemungkinan Porphyry.
Porphyry ni dia convert kepada Kristian. Jadi dia seorang ahli falsafah yang convert kepada Kristian. Jadi dia memiliki fahaman falsafah Greek yang kuat. Jadi bila dia convert kepada Kristian, dia berusaha untuk mentafsir apa yang berlaku dalam agama Kristian itulah. Saya tak sure sama ada saya tak perasan Porphyry atau ada satu nama, tapi saya akan bagi kemudian lah. Sebab buku dia saya ada. Tapi kemudian kalau Agustin kurun yang keempat, beliau khusus kepada politik. Dia ada sistem falsafah yang tersendirilah. Jadi tapi kalau kita baca yang ini, kita tak nampak dia bersistem seperti yang katakan sistem falsafah Newton katakan atau Descartes, tak nampak demikianlah. Sebab teologian tidak membina benda ini secara bersistem, mereka nak ada perbahasan saja. The next Yahudi yang seperti Philo adalah Maimonides atau Maimun di Andalusia itu. Itu saya ingat kurun yang ke-12 atau 13 saya rasa. Dan yang the next adalah Spinoza. Ini tiga yang kita kenal lah, Philo, Maimonides dan Spinoza. Kalau Kristian banyak, kalau Islam banyak. Kristian di antaranya yang awal-awal Agustin, Aquinas, banyak di zaman Aquinas itu pun sudah banyak kat situ. Okey. Dan mereka memang sudah memiliki pengetahuan tentang falsafah, malah sains, dan mereka mentafsir. Tapi bergantunglah, kadang-kadang pihak gereja, pihak sinod tidak suka. Itu yang kadang-kadang kena expel dan lain-lain lah. Tapi whatever the issue, yang kita nak tahu adalah mereka reflect kepada sistem falsafah tertentu. Okay? Macam Yahudi ada satu sistem falsafah yang dipanggil Kabbalah. Okay? Jadi Kabbalah ini, tapi Kabbalah ini sebenarnya bukan seorang manusia. Dia bukan dihasilkan oleh seorang manusia. Dia adalah group of scholars. Dan kalau kita membaca tentang Kabbalah ini, contohnya kalau kita baca menerusi komentar oleh Leibniz atau komentar oleh ada di zaman medieval ada 5-6 scholar, saya lupa nama dia. Kita akan dapati geometri Euclid, okey, perbahasan berkenaan nombor oleh Empedocles, kosmologi oleh Aristotle ada di dalam Kabbalah ini. Okey, ada di dalam Kabbalah ini. Dan bermacam-macam lah. Ada yang nampak kelihatan mistik, tapi apa yang berlaku adalah di dalam sistem Kabbalah ini ada beberapa bentuk falsafah diserap. Sama juga seperti yang Ikhwanul Muslimin, Ikhwanul Al-Safa, bukan Ikhwanul Muslimin, Ikhwanul Al-Safa. Ikhwanul Al-Safa ini dalam tamadun Islam dia adalah dimodelkan, pembinaannya dimodelkan daripada Kabbalah dan juga daripada model Pythagoras. Okay? Jadi dia membaurkan pengetahuan tentang sains, logik, falsafah dan teologi. Tapi peletakan dia kalau kita lihat pada zaman sekarang agak pelik lah. Tapi peletakan dia pada zaman itu sangat advance. Pada zaman itu kurun yang ke-11 katakan, memberikan nilai-nilai etika kepada semua nombor. Itu sangat advance. Sekarang kita kata ini pelik lah, nombor-nombor lah. Etika-etika kenapa nak jadi up kepada tafsiran lah. Jadi memang adalah sistem-sistem falsafah yang berteraskan kepada teologi ini. Seperti Kabbalah dengan Ikhwan Al-Safa itu. Atau kalau modern, Leibniz lah. Leibniz di antara orang yang saya ingat orang yang terakhir menghargai sistem yang demikian untuk konteks Kristian. Dan lepas daripada dia, sekularisme sudah berkembang dengan sebegitu biak lah. Kita tak jumpa lagi. Okey.
Okey. So tak kalau ada, tak ada apa-apa soalan lagi, saya bersetuju sebenarnya dengan Intan, walaupun kita belum masuk dalam perbincangan dalam buku, tapi overview yang Dr. Alino bawakan sangat menarik dan informatif lah. Kerana ini adalah satu dimensi yang amat penting yang ramai orang mungkin tidak berapa familiar lah dengan kaitan antara teologi dan falsafah. Jadi buku ni saya rasa akan sangat menarik. Dan saya sendiri telah macam Intan jugalah rasa nak baca volume 1 kan, tapi sebenarnya katanya dah ada telaah sebelum ni kan Dr. Alino. Sebab tu kita bukan. mula. Saya Ya? sebenarnya salah tu masa saya bagi maklumat tu. Oh ya. Lepas tu Tak apalah. kita nak teruskan volume 2 ke kita nak tukar balik volume 1? Kalau volume 1 kita kena masukkan dan setakat ni yang letak nama kat situ Intan seorang je. Sebab kami diberi faham macam kita dah pernah buat. Tak, kita tak pernah buat. Saya tersalah maklumat tu rasanya. Ada benda lain yang kita masukkan. Okey. Tapi kita teruskan ke dengan volume 2 je terus? Kita teruskan je. Teruskan je. Okey. So kita berhenti di sini dulu pada malam ni. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Alino.